Kesbunuh Ngyu Tim didakwa atas tuduhan membunuh kenalan lelaki Ngyu Tim, 23 didakwa di Mahkamah Magistrate di sini, Kamis atas tuduhan membunuh remaja berkenaan. Suspek, Poom Wai Hong, 23, didakwa di bawah Section 302 Kanun Keseksaan, yang membawa hukuman mati mandatori jika disabitkan kesalahan. Poon, yang memakai kemeja T berwarna putih tidak memberikan sebarang reaksi ketika pertuduhan dibacakan terhadapnya. Dia dakwa membunuh remaja perempuan berusia 15 tahun itu dalam sebuah rumah di Kampung Cempaka di Kelana Jaya antara pukul 3 hingga 4 petang pada 21 Oktober. Tiada rayuan direkodkan dan ikat jamin tidak dibenarkan. Magistrate KB Elena Hong Zelan menetapkan 6 Desember depan untuk sebutan semula keluarga mangsa turut hadir di kompleks mahkamah. Pada 22 Oktober lalu, suspek mengaku kepada seorang pemerhati jenayah, Kuan Che Hong, bahwa dia coba merogol mangsa dan apabila mangsa bertindak menggigit tangannya, dia telah menghentak kepala mangsa dengan satu objek sekaligus membawa kepada kematian mangsa. Lelaki itu memukul mangsa menggunakan dumbbell dan menyebabkannya mati serta-merta. Dilaporkan bahwa Yu Tim meninggalkan rumah pada pukul 11 pagi 21 Oktober dan pergi ke rumah suspek di Kampung Cempaka di Kelana Jaya untuk membuat pakaian kostum bagi suatu majelis. Pada awalnya lelaki terbabit mendakwa dia menghantar budak perempuan itu di stesen LRT Kelana Jaya pada kira-kira pukul 3.30 petang. Selepas membuat pengakuan tersebut, suspek kemudiannya diserahkan kepada pihak polis. Dia kemudiannya membawa polis menemui mayat yang dipercaya Yu Tim, yang disumbat ke dalam beg pakaian dekat kota Kemuning di Saalam pada kira-kira pukul 8.30 malam. Perkembangan kes tersebut, Poom Wai Hong, seorang belia yang bekerja sendiri, yang digelar pembunuh cosplay, hari ini terlepas daripada hukuman gantung karena membunuh teman wanita remajanya yang mayatnya disumbat dalam beg pakaian. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Kamardin Hasim, dalam menggantikan pertuduhan kepada pembunuhan bersalah yang bukan pembunuhan, berkata terdapat merit dalam rayuan Poon Wai Hong. Sabitan untuk membunuh tidak selamat, kami mengurangkannya kepada pembunuhan bersalah bukan pembunuhan mengikut Section 304 Kanun Keseksaan, kata Kamardin yang bersidang bersama Hakim Rodzariah Bujang dan Muhammad Zabidin Muhdiah. Poon, 29, yang diwakili Rajpal Singh, kemudian dijatuhi hukuman penjara 22 tahun dari tarik dia ditangkap pada 2013. Hukuman di bawah Section 304 membawa hukuman penjara maksimum sehingga 30 tahun. Pada 3 April tahun lepas, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu Asman Husin menjatuhkan hukuman mati kepada Poon atas tuduhan membunuh peminat cosplay berusia 15 tahun Yu Tim. Poon dituduh membunuh pada 21 Ok 2013 di Kampung Cempaka, Kelana Jaya. Sebelum ini dilaporkan bahwa dia dibunuh oleh rakan lelaki selepas dia coba membuat pendahuluan ke arahnya. Insiden itu berlaku di rumah lelaki itu selepas dia pergi ke rumahnya untuk mengerjakan pakaian cosplay untuk satu acara. Beg pakaian yang mengandungi mayatnya dibuang di Jalan Kebun Nenas, Saalam, namun ditemui pada hari berikutnya. Mahkamah Perbicaraan juga mendapati bahwa keterangan Poon bercanggah dengan pakar yang dipanggil oleh pihak pendakwaan. Bagaimanapun, Rajpal hari ini berhujah bahwa tiada saksi yang menunjukkan bahwa si mati terkena dumbbell berat di kepala dan badannya. Beliau berkata bukti forensik hanya mendedahkan cincin dumbbell mempunyai darah si mati dan peralatan membina otot mempunyai DNA tertuduh. Versi tertuduh ialah si mati menggigit sebelah tangannya dan mengambil pistol pengsan untuk melumpuhkannya. Dia menolaknya dan dia jatuh dan terkena bahagian kiri dumbbell, kata peguam itu. Rajpal berkata anak guamnya tidak berniat untuk membunuh. Peguam itu menambah bahwa pakar patologi tidak menyatakan sejauh mana kecederaan ini boleh membawa kepada kematian. Pihak pendakwaan tidak bertanya kepada pakar patologi jika kecederaan itu boleh menyebabkan kematian seperti yang ditakrifkan di bawah Section 300 Kanun Keseksaan. Tambahnya, Timbalan pendakwa Raya Nur Safini Mustafa berkata pihak mahkamah perlu mengekalkan penemuan hakim yang coba menguji fakta. Apabila mahkamah memutuskan untuk mengenakan hukuman penjara, dia merayu bahwa hukuman itu sepatutnya lebih daripada 20 tahun. Nur Safini kemudiannya memberitahu pemberita pihak pendakwaan akan memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Ahli keluarga mangsa, termasuk ibunya Sim Yeling, hadir untuk mengikuti prosiding itu. Peguam Chan Hen Hui memegang taklimat pemerhati untuk keluarga si mati.